Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program E-Belajar Sains Tingkatan 2. Program ini adalah suatu inisiatif daripada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Perkenalkan diri, saya Cikgu Marzanah binti Alimat dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pernu. Sekiranya ada pertanyaan, cikgu boleh dihubungi pada email tertera. Hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 2, Bab 10, Gelombang bunyi dan standard kandungan kita hari ini ialah fenomena dan aplikasi pantulan gelombang bunyi. Jom kita belajar. Standard pembelajaran kita hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti, murid yang pertama dapat menjelaskan dengan contoh fenomena yang berkait dengan pantulan gelombang bunyi seperti gema dan kesan Doppler bunyi. Yang kedua, dapat menjelaskan dengan contoh aplikasi pantulan gelombang bunyi. Yang ketiga, menerangkan dan berkomunikasi mengenai had pendengaran bagi manusia dan haiwan. Dan yang keempat, menerangkan dengan contoh cara mengatasi had pendengaran manusia. Jom kita belajar. Sebagai pengenalan kepada tajuk ini, pantulan gelombang bunyi adalah salah satu ciri gelombang bunyi yang telah kamu pelajari. Ciri ini akan menghasilkan fenomena yang kita kenali sebagai gema. Selain itu, pantulan gelombang bunyi ini juga digunakan dalam pelbagai alat dan sektor. Mari kita belajar lebih lanjut lagi. Fenomena pantulan gelombang bunyi. Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan keras. Bunyi yang dipantulkan ini menyerupai bunyi asal, tetapi mengambil sedikit masa untuk sampai ke telinga pendengar semula. Gema boleh didengar di kawasan seperti dewan tertutup, bilik kosong, gua, terowong dan gaung. Perhatikan rajah 10.9 untuk memahami fenomena gema. Gelombang bunyi yang dikeluarkan dari seorang lelaki ini mengenai satu permukaan keras ditunjukkan oleh garisan berwarna hijau. Ini ialah arah bunyi yang asal. Apabila gelombang bunyi ini mengenai permukaan keras, bunyi itu akan dipantulkan kembali kepada pendengar yang ditunjukkan dengan garisan putus-putus berwarna merah. Inilah arah gema. Dan gema yang terhasil. Kesan Doppler. Apa itu kesan Doppler? Kesan Doppler ialah perubahan frekuensi ketara yang disebabkan oleh pergerakan relatif sumber bunyi, pemerhati atau kedua-duanya. Jadi rajah 10.8 akan menjelaskan kesan Doppler. Perhatikan gambar yang pertama ini, terdapat seorang lelaki yang berdiri pegun yang memerhatikan sebuah ambulan yang datang ke arahnya. Frekuensi bunyi siren yang didengar oleh pemerhati ini akan meningkat apabila ambulans mendekati pemerhati pegun. Tetapi apabila ambulans bergerak menjauhi pemerhati yang berdiri pegun itu tadi, frekuensi bunyi siren yang didengar oleh pemerhati ini akan berkurang apabila ambulans melepasi pemerhati pegun. Itulah kesan Doppler. Apakah aplikasi pantulan gelombang bunyi? Pantulan gelombang bunyi yang berbeza dapat dihasilkan apabila gelombang bunyi tadi terkena pada permukaan yang berbeza. Pantulan yang direkodkan ini akan memberi pelbagai maklumat dan imej yang akan digunakan dalam pelbagai sektor. Ultra bunyi. Ini istilah baru ya. Ultra bunyi. Apakah itu ultra bunyi? Ultra bunyi merupakan sejenis gelombang bunyi yang berfrekuensi lebih daripada 20,000 Hz. Untuk pengetahuan kamu, had frekuensi seorang manusia
di antara julatnya di antara 20 Hz sehingga 20,000 Hz. Jadi ultra bunyi adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi lebih daripada 20,000 Hz dan pastinya ini tidak dapat didengar oleh manusia. Tetapi boleh didengar oleh haiwan seperti kelawar yang mana akan menggunakan ultra bunyi ini untuk memberi panduan arah. Jadi teknologi pantulan ultra bunyi kita kenali sebagai sonar yang digunakan dalam industri perkapalan untuk mengesan objek di bawah air. Dan teknologi sonar ini juga turut digunakan dalam sektor-sektor lain seperti perubatan dan perikanan. Cikgu kongsikan sedikit informasi tambahan mengenai sonar. Bagi nelayan laut dalam, sonar adalah alat terpenting bagi mereka untuk mencari rezeki. Perkataan sonar berasal dari perkataan sound, navigation, ranging iaitu bunyi, panduan dan jarak. Jadi alat ini yang menggunakan bateri akan memaparkan apa sahaja yang ada di bawah bot termasuklah lokasi ikan dan struktur muka bumi di bawah sana. Maksudnya di dalam laut. Ini cikgu kongsikan contoh alat yang menggunakan teknologi sonar. Okay? Apakah komponen yang ada pada sonar? Komponen sonar terdiri daripada pemancar yang kita kenali sebagai transmitter, transducer, alat penerima dan skrin paparan. Apabila ia dipasang, signal elektrik voltan rendah dari transmitter akan ditukar kepada gelombang bunyi oleh transducer dan dipancarkan ke dalam air. Gelombang bunyi akan terpantul balik ke permukaan apabila mengenai objek dalam air. Sekali lagi, gelombang bunyi ini akan ditukar kepada signal elektrik oleh alat penerima dan seterusnya dihantar kepada skrin paparan sama ada dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Sonar akan sentiasa menghantar dan menerima isyarat berulang kali dalam setiap saat. Ini kemudian akan memberi gambaran secara terus-menerus pada skrin selagi pancaran bunyi dan signal elektrik tidak terganggu. Apa saja yang menghalang gelombang bunyi di dalam air akan dipaparkan pada skrin termasuklah kedalaman air semasa. Cikgu kongsikan animasi bagaimana alat sonar ini dari sebuah kapal untuk mengesan objek di bawahnya berfungsi. Cikgu kongsikan satu lagi aplikasi pantulan gelombang ultra bunyi iaitu sonogram ataupun pengimejan ultrasound. Apa itu pengimejan ultrasound? Pengimejan ultrasound juga dikenali sebagai sonografi atau ultrasonografi adalah satu teknik pengimejan yang menggunakan gelombang bunyi untuk menghasilkan imej. Ia melibatkan penggunaan transducer kecil yang dikenali sebagai probe untuk menghantar gelombang bunyi ke dalam badan dan menerima isyarat eko yang dipantulkan bagi membolehkan imej dihasilkan. Ultrasound merupakan teknik pengimejan bukan invasif yang digunakan untuk membantu doktor dalam mengenal pasti serta merawat penyakit tertentu. Tidak seperti pengimejan sinar X atau imbasan CT, pengimejan ultrasound tidak menggunakan sinaran mengayon. Sebaliknya, ia menggunakan gelombang bunyi berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan imej organ dan struktur dalam badan. Di sini cikgu kongsikan juga contoh alat ultrasound dan animasi bagaimana sonogram ini berfungsi untuk mengetahui keadaan fetus di dalam kandungan seorang ibu hamil yang melakukan rutin pemeriksaan berkala apabila mereka berjumpa doktor. Dan ultra bunyi juga ini sangat berguna untuk haiwan seperti kelawar. Ekolokasi terhadap kelawar. Ekolokasi berfungsi dengan cara yang sama seperti sonar. Kelawar akan membuat panggilan kerana mereka terbang
Kelawar membuat panggilan kerana mereka terbang dan akan mendengar gema yang kembali untuk membina peta sonik persekitaran mereka. Kelawar boleh memberitahu sejauh mana sesuatu adalah dengan berapa lama ia mengambil bunyi untuk kembali kepada mereka. Jadi, inilah teknik ekolokasi sama seperti sonar untuk kelawar keluar mencari makan dan terbang. Had pendengaran. Frekuensi bunyi yang dapat dikesan oleh telinga manusia seperti yang cikgu maklumkan sebelum tadi adalah di antara julatnya 20 Hz hingga 20,000 Hz. Julat ini akan semakin berkurang apabila usia kita meningkat kerana telinga kita akan menjadi kurang sensitif terhadap frekuensi bunyi. Haiwan pula mempunyai had pendengaran yang tersendiri. Kelawar, dolfin dan anjing adalah antara haiwan yang mempunyai julat pendengaran yang lebih tinggi berbanding manusia. Deri pendengaran manusia terhad, jadi kita tidak akan dapat mendengar bunyi yang terlalu lemah ataupun yang terlalu jauh. Jadi kita memerlukan beberapa alat khas untuk mengatasi had pendengaran manusia. Cikgu kongsikan sedikit info sains mengenai had pendengaran beberapa jenis haiwan. Bagi haiwan seperti kelawar, ia mempunyai julat pendengaran di antara 2,000 hingga 110,000 Hz. Sangat tinggi. Anjing pula mempunyai julat pendengaran di antara 67 hingga 45,000 Hz. Dolfin di antara 40 hingga 100,000 Hz. Dan gajah yang mempunyai julat pendengaran di antara 16 hingga 12,000 Hz. Berikut ialah contoh alat untuk mengatasi had pendengaran manusia. Yang pertama, stetoskop yang digunakan oleh doktor bagi membantu doktor untuk mendengar denyutan jantung pesakit. Alat kedua ialah pembesar suara yang menjadikan suara lebih kuat supaya dapat didengar dari jauh. Dan yang ketiga, alat bantu pendengaran khas untuk orang kelainan upaya di mana alat ini dapat membantu untuk menguatkan lagi bunyi yang memasuki telinga supaya mereka dapat mendengar dengan lebih baik. Kesimpulannya, pantulan gelombang bunyi akan menghasilkan fenomena gema. Gema terhasil apabila gelombang bunyi memantul kembali kepada pendengar dari suatu permukaan keras. Aplikasi pantulan gelombang ultrabunyi banyak diaplikasikan dalam pelbagai sektor seperti sektor perkapalan, perikanan, perubatan dan penganggaran jarak oleh kelawar. Dan yang terakhir, had pendengaran manusia dapat diatasi dengan terciptanya alat-alat khas seperti stetoskop, pembesar suara dan alat bantu pendengaran untuk golongan orang kelainan upaya. Sekalung penghargaan diucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Melaka, Pejabat Pendidikan Daerah Melaka Tengah, Pejabat Pendidikan Daerah Alor Gajah, Pejabat Pendidikan Daerah Jasin, Guru-Guru Sains Negeri Melaka, Penerbit Buku Teks Sains Tingkatan 2 dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan e-belajar. Sehingga kita bertemu di lain waktu. Sekian, terima kasih.